hari kita menghasilkan lebih kurang 0.3 hingga 0.4 kilogram sisa organik. Kita boleh menukarkan sisa organik ini kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, iaitu kompos. Yang mana kompos ini kita boleh buat sebagai baja, yang mana ianya akan memperbaiki struktur, fizikal, kimia dan biologi tanah. Secara fizikalnya, kompos boleh menambahkan penahanan air tanah yang berpasir. Selain daripada itu, kompos juga memberi nutrien, menambahkan nutrien dalam tanah, dan secara biologinya kompos berpotensi untuk menekan patogen ataupun mikrob yang berbahaya kepada tanah. Kompos ni adalah satu proses mempercepatkan perosotan sisa organik, proses yang bersifat aerobik, iaitu proses yang menggunakan udara. Oleh kerana sisa makanan ini mempunyai kelembapan yang tinggi, iaitu lebih daripada 80%, maka untuk menjadikan proses pengkomposan adalah proses yang berjaya, maka kita perlu menambahkan bahan agar bahagian daripada kelembapan ini dapat diserap seperti daun dan sebagainya. Bila mana pengkomposan ini mencapai keadaan yang optimum, suhunya akan tinggi, proses perosotan akan bertambah cepat. Sebaliknya, kalau proses pengkomposan ini tidak mencapai peringkat ataupun keadaan yang optimum, maka suhu yang lebih rendah akan didapati dan proses pengkomposan kita akan berbau. Untuk kita membuat kompos di rumah, kita memerlukan tas air berisi padu 120 liter, dan kita juga memerlukan pipe PVC yang kita tebuk di sini. Ini adalah untuk pengudaraan kompos. Tong kompos yang kita buat di FKJ ini juga, Fakulti Kejuruteraan, kita memerlukan lubang-lubang yang akan membekalkan udara kepada sisa makanan yang kita komposkan di dalam ruang dalam tong ini. Pertamanya kita letakkan di bahagian bawah sekali. Di bahagian bawah sekali kita perlu letakkan daun-daun, kemudian satu bahagian, dan kemudian kita letakkan 2 hingga 3 bahagian sisa makanan. Selepas itu kita letakkan lagi satu bahagian sisa daun, seterusnya sisa makanan, sehinggalah sisa makanan itu penuh di sini. Kemudian kita akan tutup. Kita akan biarkan dia selama 4 bulan, dan selepas 4 bulan kompos dapat kita gunakan sebagai baja. Jadi ini adalah hasil kompos daripada sisa makanan dan juga daun-daun yang dibuat sendiri di rumah saya. Sisa makanan ini termasuklah pertamanya satu daripada sisa makanan semasa penyediaan. Sebagai contohnya, kalau kita hari ini siang kita punya sayur-sayuran, maka ada bahagian, sebagai contoh dia punya akar, dia punya batang, kita buang. Ini dikira sebagai sisa makanan. Selain daripada itu juga lebihan makanan yang kita tidak makan, sebagai contoh nasi, dan termasuklah juga kulit durian, kita ada kulit rambutan, kulit tarap dan sebagainya. Ini pun dikira sebagai sisa makanan.